各位弟兄姐妹平安。 Salam damai Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天的崇拜， Kita akan memulai ibadah hari ini. 颂赞主圣名。 Terpujilah nama Allah.我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌，从不放弃。 Kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama, boleh mengikuti ibadah online yang diadakan oleh gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam pendengaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk pelayanan misi di seluruh dunia, untuk misionaris, untuk gereja-gereja. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Kami mau menyerahkan keperluan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan juga Tuhan yang tolong campur tangan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang pulihkan negara kami dari pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan negara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pengurus, aktivis, dan juga jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk kesehatan kami, untuk semangat kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya mau kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang memimpin mulai dari awal ibadah kami ini hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudara kasih. 首先我报告给大家教会的信息。 Saya akan terlebih dahulu menyampaikan warta gereja. 无论怎样，现在我们多多保重身体健康。 Yang terpenting saat ini adalah kita menjaga kesehatan kita. 我们教会继续用 YouTube 来做崇拜。 Dan gereja kita masih mengadakan ibadah secara online. 我们教会有2种奉献的方法。 Dan gereja kita menyediakan 2 cara bagi jemaat untuk memberikan persembahan. 第一个是我们可以用银行的账号来奉献， Cara pertama kita bisa menggunakan transfer rekening 或者礼拜天直接到教会也可以奉献。 ataukah di hari Minggu kita langsung ke gereja untuk memberikan persembahan. 我们多多念神的话语。 Dan marilah kita lebih giat untuk membaca Alkitab. 感谢主，这次也有读完圣经的弟兄姐妹。 Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga ada yang telah menyelesaikan pembacaan Alkitab. 我们只有我们这个填你的这个你们的名字。 Nah, kita akan panggil namanya saja. 第一个是Boy弟兄， Yang pertama adalah saudara Boy. 他已经2次读完圣经。 Dia sudah 2 kali membaca selesai Alkitab. 还有陈慧英姐妹， Kemudian Ibu Chen Hui Ying 她已经6次读完圣经。 sudah menyelesaikan 6 kali pembacaan Alkitab. 还有樊志雄弟兄， Dan kemudian saudara Tzu Xiong 他已经2次读完圣经。 sudah menyelesaikan pembacaan 2 kali. 还有刘基斌弟兄，
Dan untuk saudara Suhendra 他也已经6次读完圣经。 dan juga sudah menyelesaikan pembacaan 6 kali. 然后呢，林双喜姐妹 Untuk saudari Deborah 她已经读完4次， sudah membaca selesai 4 kali. 还有梁淑芬姐妹 Kemudian saudari Fanny 她已经5次读完圣经。 sudah menyelesaikan 5 kali. 然后呢，翠梅姐妹 Kemudian untuk Ibu Mariati 她已经3次读完圣经。 sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab sebanyak 3 kali. 然后呢，戴锦妮姐妹 Dan selanjutnya saudari Fanny Susanti 她已经4次读完圣经。 sudah baca selesai 4 kali. 然后呢，陈慧玲姐妹 Kemudian untuk Ibu Kurniawati 她已经2次读完圣经。 sudah baca selesai 2 kali. 还有孙丽英姐妹， Kemudian Ibu Nurnila 她已经4次读完圣经。 sudah baca selesai 4 kali. 然后呢，黄对丽姐妹， Ada Ibu Huang Tuili 她已经7次读完圣经。 sudah baca selesai 7 kali. 还有冯婷婷姐妹 Kemudian ada saudari Dewi Zelita 她也已经7次读完圣经。 dan juga sudah menyelesaikan 7 kali pembacaan Alkitab. 特别感谢已经读完圣经的弟兄姐妹。 Dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyelesaikan pembacaan Alkitab. 但是有一个特点了， Tetapi ada satu cirinya. 这个今天的10个人里面没有第一次读完圣经的。 Nah, di antara 10 orang-orang yang telah menyelesaikan pembacaan Alkitab hari ini tidak ada yang baru pertama kali. 肯定我们的会友当中还没读完圣经的人， Tetapi tentu ada di antara jemaat kita yang belum pernah sama sekali menyelesaikan pembacaan Alkitab. 这样的危机的情况当中，我们多多依靠神的话语。 Di dalam kondisi pandemi saat ini, marilah kita lebih dekat kepada Tuhan dan marilah kita lebih banyak membaca Alkitab. 还有，我们继续多多祷告。 Dan marilah kita lebih giat untuk berdoa. 每周星期三晚上7点钟，我们用 Zoom 来，我们一起来做祷告。 Dan setiap hari Rabu malam jam 7 kita menggunakan Zoom untuk persekutuan doa. 这个礼拜星期三，我们祷告会结束之后有安慰崇拜。 Dan setelah selesai persekutuan doa hari Rabu malam ini ada ibadah penghiburan. 我们为了把族民的家庭，我们一起来做安慰的崇拜。 Kita akan mengadakan ibadah penghiburan untuk keluarga daripada Pak Jumin. 所以弟兄姐妹为了他的家庭多多祷告，然后呢，我们一起来参与一下。 Oleh karena itu, marilah kita lebih giat untuk berdoa menyerahkan untuk keluarga ini ke dalam tangan Tuhan dan marilah kita ikut serta di dalam ibadah penghiburan via Zoom. 好的，我们一起来打开彼得前书第2章4节到10节。 Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ke-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang
telah beroleh belas kasihan. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. 我们现在也要听你的话语。 Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 特别感谢主，今天我们已经看到了10位弟兄姐妹已经读完圣经。 Dan khususnya pada hari ini kami telah melihat ada 10 di antara saudara-saudari kami yang telah menyelesaikan pembacaan Alkitab. 是的，主啊，我们很愿意靠着你的话语而行。 Benar Tuhan, kami sungguh mau mengandalkan kebenaran firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami. 现在呢，我们要听你的话语。 Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 主啊，你帮助我们， Tuhan, Engkau yang menolong kami. 求主你赐给我们生命的智慧， Kiranya Tuhan, Engkau yang mengaruniakan kami hikmat bijaksana untuk menjalani kehidupan ini. 这样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们继续一起来分享彼得前书。 kita melanjutkan eksposisi surat 1 Petrus. 我们的主耶稣基督在约翰福音当中这样对我们说了。 Nah, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri menyatakan, 我们一起来看一下约翰福音第8章32节。 kita bersama melihat Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 在这里说的真理就是耶稣基督， Nah, di sini dikatakan kebenaran itu sendiri adalah Tuhan Yesus. 真理就是耶稣作为的一切的。 Dan kebenaran itu adalah Yesus yang satu-satunya. 然后呢，真理就是耶稣所说的一切。 Dan kebenaran itu adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 耶稣是上帝的独生子， Yesus itu adalah putra tunggal Allah. 他来到世界 Dia datang ke dalam dunia, 拯救我们。 menyelamatkan kita. 这是什么？ Ini apa? 这就是真理。 Nah, ini merupakan satu kebenaran. 这真理叫我们得以自由。 Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. 真理重不重要？ Nah, apakah kebenaran itu penting? 真理是真的重要， Kebenaran itu sangat penting. 因为我们只有透过真理可以得自由。 Karena hanya melalui kebenaranlah kita akan dimerdekakan. 彼得已经对我们说了， Nah, Petrus dia sudah menyatakannya kepada kita. 已经重生的上帝的百姓里面有活泼的盼望。 Sebagai umat Tuhan yang telah mengalami lahir baru, di dalam diri kita punya pengharapan yang berkobar. 他也继续告诉我们， Dan dia terus melanjutkan memberitahukan kepada 如果 kita, 我们里面有活泼的盼望的话， jikalau sungguh di dalam diri kita punya pengharapan yang berkobar, 我们应该这样生活。 maka seharusnya kita hidup seperti ini. 这个是我们到上个礼拜我们一起分享的内容。 Nah, inilah segala yang telah kita sharingkan, yang telah kita bahas bersama sampai di minggu yang lalu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们怎么想？ nah, apa yang kita pikirkan? 无论谁都有活泼的盼望，我们这样想吗？ Apakah kita berpikir bahwasannya semua orang memiliki pengharapan yang berkobar? 不对了， Salah. 只有我们透过耶稣基督的宝血重生的灵魂，才有了活泼的盼望。 Nah, pengharapan yang kekal hanya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mengalami lahir baru dan yang itulah yang memiliki pengharapan yang kekal. 所以我们可以这样说，活泼的盼望就是上帝的恩典。 Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa pengharapan yang kekal itu adalah anugerah Tuhan. 若我们得到上帝的恩典的话， Jikalau kita sungguh telah mendapatkan anugerah Tuhan, 应该有变化的生活的样子了。 maka tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tentu harus ada perubahan hidup. 等待上帝的恩典， Kita menantikan akan anugerah Tuhan 努力做圣洁， dan kita berusaha untuk hidup kudus 然后敬畏上帝， dan kita hidup dengan takut akan Tuhan 还有爱慕上帝的真理。 dan kita senantiasa haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. 这是变化的上帝的百姓的样子了。 Nah, ini merupakan satu sikap hidup umat Allah yang telah diubahkan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们是属于上帝的百姓， kita ini adalah umat Tuhan.
重要的是什么呢？ Nah, yang penting ialah 我们是属于谁的百姓呢？ kita ini adalah milik kepunyaan siapa? 这个问题呢相当重要了。 Ini adalah satu pertanyaan yang sangat 啊 penting. 我们可以告白说， Kita bisa mengakui bahwa 我们都是属于上帝的百姓。 kita ini adalah umat Allah. 上帝是谁呢？ Nah, Allah itu siapa? 他创造天地万物， Dialah yang menciptakan alam semesta. 上帝的手中当中有主权。 Dan segala kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. 他为了拯救自己的百姓，才派了独生子耶稣基督。 Dan ia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat pilihannya. 上帝有能力和权柄， Allah berkuasa dan dia punya wewenang. 他是全知全能的神。 Dia itu adalah Allah yang maha kuasa. 如果我们继续我们说话，上帝是什么样的神？这样的话，时间也不够了。 Nah, jikalau kita meneruskan bahwasanya Allah itu adalah Allah yang seperti apa, maka tentu waktu kita tidak akan cukup. 但是太可惜了， Tetapi sungguh sayang sekali, 很多人不知道上帝是什么样的神。 ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Allah yang seperti apa. 虽然知道上帝是这样的神， Sekalipun mereka tahu bahwasanya Allah itu adalah Allah yang seperti ini, 但是没有感觉到我是属于上帝的百姓。 tapi mereka tidak merasakan bahwasanya aku ini adalah umat Allah. 因着这样的原因， Dan oleh karena alasan seperti ini, 无论在大的苦难、小的苦难当中，他立刻来绝望了。 dan di dalam segala kesulitan yang dia hadapi, baik kesulitan yang besar maupun kesulitan yang kecil, dia langsung putus asa. 我说的呢比较简单， Nah, apa yang saya sampaikan ini sangat sederhana sekali. 没有我是什么样的人的话， Jikalau kita tidak punya pengakuan atau pemahaman aku ini adalah orang yang seperti apa, 就是我们没有正确的整体性的话， jikalau kita tidak memiliki hakikat di dalam diri kita, 我们立刻失去了活泼的盼望， maka kita akan dengan segera kehilangan pengharapan yang berkobar itu. 然后呢要跟着世界而走了。 Dan kita langsung ikut dengan arus dunia. 所以彼得在今天的经文当中，他提到了上帝的百姓。 Oleh karena itu melalui nas firman Tuhan hari ini, Petrus menyinggung tentang umat Allah. 他从第2章4节到3章7节，他一直提到了什么样的什么人是上帝的百姓。 Dari pasal 2 ayat yang keempat sampai pasal 3 ayat yang ketujuh, dia terus-menerus menyatakan bahwasanya umat Allah itu punya sikap seperti apa. 今天呢，第2章第4节到第10节的经文 Nah, hari ini kita membahas dari pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. 啊，我讲到的时候 Dan ketika saya berkhotbah, 啊，不是从4节开始， tidak dimulai dari ayat yang keempat, 我从第10节最后1节来开始。 tetapi saya memulainya dari ayat yang paling akhir, yaitu ayat yang ke-10. 我们一起来看一下彼得前书第2章第10节。 Mari kita bersama melihat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 我们透过这句经文，我们十分明白了我们是什么样的人。 Melalui nas firman Tuhan yang ini, kita tahu bahwasanya kita ini adalah orang yang seperti apa. 我们本来算不得神的百姓， Nah, dulunya sebenarnya kita ini bukanlah umat Allah. 但是第10节的最后的一部分告诉我们，我们是属于上帝的子民。 Tetapi di bagian akhir daripada ayat ke-10 ini telah dinyatakan bahwasanya kita adalah umat Allah. 我们本来我们跟上帝没有关系的， Dulunya sebenarnya kita tidak ada hubungan dengan Allah. 但是我们现在可以得到了有这样的恩典了。 Tetapi saat ini, sekarang ini kita telah mendapatkan anugerah Tuhan. 啊，以弗所书第2章12节怎样告诉我们呢？ Nah, apa yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-12? 我们一起来读。 Kita baca. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 我们在耶稣基督以外的， Nah, di luar daripada Tuhan Yesus, 然后呢，我们跟上帝的约没有关系的， dan kita tidak punya
perjanjian dengan Allah. 这句经文怎么告诉我们呢？ Nah, apa yang dikatakan oleh nas firman Tuhan ini? 没有盼望，没有神， Tidak punya pengharapan tanpa Allah. 这个是我们的本来的状态。 Nah, dulunya sebenarnya ini adalah keadaan kita. 但是因着耶稣基督的福音， Tapi oleh karena Injil daripada Kristus, 因着上帝的恩典， oleh karena anugerah daripada Tuhan, 我们可以属于上帝的子民的恩典了。 maka kita telah mendapatkan anugerah untuk menjadi umat Allah. 我们继续来看一下以弗所书第2章13节。 Kita lanjut melihat ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 在这里比较重要的2个单词， Nah, di sini kita melihat ada dua istilah yang penting. 一个是原理，还有一个是亲近。 Nah, yang pertama itu adalah jauh dan yang kedua itu adalah dekat. 我们继续来看一下第19节。 Dan kita melihat lanjut di ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 我们怎么能得到了有这样的恩典了？ Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan anugerah ini? 刚才我们念的第13节怎么说呢？ Nah, tadi di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, 因为在耶稣基督里，透过他的血，我们可以亲近上帝。 tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 现在彼得对当时的这个圣徒这样说： Nah, saat ini kita melihat bahwasanya Petrus dia menyatakannya kepada orang-orang kudus di zaman itu. 他们都在逼迫患难当中。 Mereka semuanya ada di dalam masa penganiayaan. 这样的逼迫患难当中，一定要知道我们是什么样的人。 Dan di dalam menjalani masa-masa penganiayaan ini mereka harus tahu bahwasanya mereka itu adalah orang yang seperti apa. 然后呢，第10节当中，彼得继续告诉我们： Dan di ayat yang ke-10, Rasul Petrus terus mengingatkan kita 我们蒙了上帝的连续。 bahwasanya kita telah beroleh kita telah dikasihani oleh Tuhan. 上帝连续我们， Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. 如果没有上帝的连续的恩典的话， Jikalau tidak ada anugerah belas kasihan daripada Tuhan, 我们还在罪恶当中， maka kita masih hidup di dalam dosa. 我们等待了永远的地狱的刑罚。 Maka kita hanya menantikan penghukuman akan neraka yang kekal. 但是我们已经得到了上帝的连续， Tetapi kita telah beroleh belas kasihan di hadapan Tuhan. 所以我们可以进入到永远的天国里面。 Oleh karena itu maka kita diperkenankan untuk masuk dalam surga yang abadi. 然后呢，彼得继续在9节当中继续告诉我们是什么样的人。 Dan lanjut di ayat yang ke-9, Petrus terus mengingatkan kita bahwasanya kita itu manusia yang seperti apa. 我们一起来念一下。 Kita lihat, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 这次经文当中，彼得对我们说： melalui nas firman Tuhan ini Petrus menyatakan kepada kita 我们是什么样的人？ bahwasanya kita ini adalah orang yang seperti apa? 第一个，我们是被拣选的族类， Nah, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. 我们是君的祭司， Dikatakan imamat yang rajani, 还有我们是圣洁的国度。 bangsa yang kudus. 最后，彼得说：属神的子民。 Dan dikatakan terakhir umat kepunyaan Allah sendiri. 这4个身份呢，对于我们来说相当重要。 Dan keempat status yang dinyatakan ini merupakan satu status yang sangat penting untuk kita. 但是我已经告诉大家了， Tapi saya sudah menyatakan kepada kalian semuanya, 不少的基督徒真的不认识这样的身份。 ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengenal, yang tidak memahami status ini. 所以在生活当中看不到自由的样子了。 Oleh karena itu di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak kelihatan sebagai orang yang telah merdeka. 好像是被罪捆绑
绑的样子了。 Dan sepertinya mereka selalu dibelenggu oleh dosa. 我们已经得到了有这样的美好的身份， Kita telah mendapatkan status yang begitu baik ini. 这个是真理， Ini adalah satu kebenaran. 这是上帝对于我们说了。 Ini yang Tuhan telah firmankan kepada kita. 我们一起来看一下《出了埃及记》第19章第5节。 Kita bersama melihat Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 以色列百姓离开埃及地， Ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, 他们到了西奈旷野的时候， ketika mereka berada di padang gurun Sinai, 摩西上到西奈山， pada waktu itu Musa naik ke gunung Sinai. 那时候上帝对他说， Nah, pada saat itu Tuhan Allah berfirman kepada Musa. 那时候上帝与他所立的约。 Nah, pada saat itu Tuhan mengikat janji dengan Musa. 刚才我们念的第19章第5节是西奈山之约。 Nah, tadi Keluaran 19 ayat kelima yang telah kita baca itu merupakan perjanjian Sinai. 我们继续看一下第6节。 Kita lanjut melihat ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 怎么样？彼得前书第2章第9节，然后呢，出了埃及记第19章5节6节的经文一样还是不一样啊？ Nah, kita lihat bahwasanya di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan Keluaran 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 apakah sama? 一样的。 Sama. 所以在彼得前书第2章第9节当中，对于我们说的是到底什么呀？ Oleh karena itu apa yang dimaksud di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini? 这个是彼得他随便告诉我们的意思的吗？ Apakah ini Petrus secara sembarangan memberitahukan kepada kita? 不是了， Tidak. 他现在引用了出了埃及记的经文了。 Nah, saat ini dia mengutip nas firman Tuhan dari Keluaran. 上帝的约呢不可改变了， Perjanjian Allah itu tidak akan pernah berubah. 虽然时代呢会改变了。 Sekalipun zaman bisa berubah, 当时出了埃及记的时，出了埃及的时候的那以色列百姓，还有彼得前书当中的上帝的百姓呢，不一样的。 dan kita tahu juga bahwasanya umat di dalam kitab Keluaran dan umat yang ada di dalam kitab 1 Petrus ini adalah umat yang berbeda. 时代也不一样了， Masanya juga berbeda. 但是上帝的约呢一样。 Tetapi perjanjian Allah itu tetap sama. 所以我们也是已经进入到上帝的约里面。 Oleh karena itu kita pun telah masuk di dalam perjanjian Allah ini. 所以我再问大家， Oleh karena itu saya kembali bertanya kepada jemaat 我 Tuhan, 们是什么样的人？ kita ini adalah siapa? 我们是被拣选的族类。 Kita ini adalah bangsa yang terpilih. 真的重要的是什么呢？ Dan apa yang penting di sini? 上帝来拣选我们， Yaitu Allah lah yang telah memilih kita. 不是我们拣选上帝了。 Bukan kita yang telah memilih Tuhan. 上帝来拣选我们， Tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita. 透过什么？ Melalui apa? 透过耶稣基督的宝血。 Melalui darah Kristus yang mahal. 所以我们可以说，我们也是属灵的以色列的百姓。 Oleh karena itu maka kita bisa menyatakan bahwasanya diri kita ini adalah Israel rohani. 我们是什么样的人？ Nah, kita ini adalah siapa? 我们是君的祭司， Kita ini adalah imamat yang rajani. 我们是王和我们是祭司。 Kita adalah raja dan kita juga adalah imam. 这本来是耶稣基督的样子了。 Nah, sebenarnya ini merupakan kondisi atau keadaan daripada Tuhan Yesus. 这就是耶稣基督的荣耀。 Ini merupakan kemuliaan dari Tuhan Yesus. 但是我们得到了属于上帝的殖民的恩典的话， Tapi kita jika telah mendapatkan status sebagai umat Allah, 我们也可以得到了这样的荣耀的身份。 maka
maka kita pun bisa mendapatkan status yang mulia ini. 这多么大的荣耀啊！ Bukankah ini adalah satu kemuliaan yang begitu hebat? 我问大家， Saya bertanya, 我们每天生活当中能感觉到有这样的身份的恩典吗？ apakah di dalam setiap hari kita menjalani kehidupan kita, kita merasakan akan anugerah yang begitu mulia ini? 我往往去那飞机场， Saya sering sekali pergi ke airport. 那时候过 immigration 的时候啊， Dan ketika melewati imigrasi, 我常常看人们在人们手中的 passport， saya selalu melihat paspor yang ada di tangan setiap penumpang. 我往往看到了拿着美国的 passport 的人， Dan saya sering sekali melihat orang-orang yang memiliki paspor Amerika. 哇，我感觉到他们有非常骄傲的， Saya merasa mereka itu sangat sombong sekali. 好像他们自己这样想啊，我是属于美国的百姓。 Dan mungkin bahwasanya mereka punya satu pikiran bahwasanya oh saya ini adalah orang Amerika. 他无论去哪个国家， Dan ke negara manapun dia pergi, 都有这样的样子了。 dia selalu memiliki sifat sikap seperti ini. 但是从非洲来的有一个人， Tetapi jikalau ada seorang yang berasal dari Afrika 好像从来没听说过他的国家的名字了。 dan mungkin saja kita belum pernah mendengar nama negaranya, 这样的人拿着自己的 passport 的时候， ketika orang ini dia menggunakan pasportnya, 没有自信感的， maka dia tidak punya percaya diri. 因着 passport 的原因呢，因为人的样子就是这样的。 Dan oleh karena kepemilikan paspor, setiap orang punya sifat-sifat yang berbeda. 但是在我们手中，我们是这个到底我们有哪个国家的 passport 呀？ Dan sebenarnya di tangan kita, kita punya paspor dari negara mana? 知道吗？ Tahu? 不是印度尼西亚的， Bukan Indonesia. 是哪个国家的 passport？ Kita punya paspor dari negara mana? 是不是上帝的国度的 passport 呢？ Bukankah kita punya paspor dari kerajaan Allah? 阿门。 Amin. 我们一定有带着有这样的自信的感觉，我们一直往前走。 Maka kita harus memiliki kepercayaan diri yang begitu hebat sebagai keluarga kerajaan Allah. 但是我已经说过，不少的基督徒真的没有感觉到有这样的美好的荣耀的身份的恩典了。 Tetapi saya sudah katakan bahwasanya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak merasakan, yang tidak merasa memiliki status seperti ini. 彼得前书当中，我们看到了很多的会友现在逼迫患难当中， Di dalam surat 1 Petrus ini kita melihat ada begitu banyak jemaat Tuhan yang dalam masa penganiayaan. 好像他们有这样的想法： Dan mungkin saja mereka berpikir, 好的，你们可以杀了我， oh, baiklah kalian boleh membunuh saya. 但是我没有担心了， Tetapi saya tidak khawatir. 因为我是属于上帝的百姓啊， Karena aku ini adalah umat Allah. 我离开这世界也就可以了， Kalau saya meninggalkan dunia ini ya boleh-boleh saja. 因为这个地呢不是我的家， Karena dunia ini bukanlah rumahku. 我一定回到天国了。 Karena aku akan kembali, akan pulang ke surga. 这样的力量是从哪里来的 Nah, 呀？ kekuatan seperti ini itu datangnya dari mana? 他们全部知道我是属于谁的百姓啊！ Nah, mereka tahu bahwasanya dia ini adalah umatnya siapa. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们不是属于地上的百姓， kita ini bukanlah umat dunia. 我们是属于上帝的子民啊！ Tetapi kita ini adalah umatnya Allah. 我们是什么样的人？ Kita ini siapa? 我们是圣洁的国度。 Kita ini adalah umat yang kudus. 以色列百姓离开埃及地， Bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. 为什么？ Mengapa? 上帝让他们要分别为圣啊！ Karena Tuhan mau memisahkan mereka dan menguduskan mereka. 他们侍奉耶和华。 Supaya mereka menyembah, melayani akan Tuhan. 上帝是圣洁的神， Allah itu adalah Allah yang kudus. 所以侍奉上帝的人应该要作为圣洁。 Oleh karena itu, orang-orang yang melayani Tuhan itu adalah juga harus kudus. 我们是圣洁的国度， Kita ini adalah bangsa yang kudus. 虽然有很多的诱惑， Sekalipun ada begitu banyak godaan, 但是我们一定要保守我们的圣洁的国度的样子了。 tetapi kita harus menjaga sikap kita sebagai bangsa yang kudus. 我们是谁呢？ Nah, kita ini siapa?
我们是属于上帝的子民。 Kita ini adalah umat kepunyaan 我们 Tuhan. 看一下《申命记》第7章第6节。 Kita bersama melihat Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. 还有，我们一起来看一下一处经文， Dan kita melanjutkan melihat satu nas firman Tuhan 马拉基书第3章17节。 dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们是属于谁的百姓？ kita ini adalah umatnya siapa? 我们是属于上帝的子民。 Kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. 若我们属于上帝的子民的话， Jikalau kita ini adalah umat milik kepunyaan Allah, 上帝一定保护我们。 maka tentu Allah akan menjaga, melindungi kita. 我们属于上帝的百姓的话， Jikalau kita ini adalah umat Allah, 上帝一定来引导我们走的道路。 maka tentu Tuhanlah yang akan memimpin jalan kehidupan kita. 虽然有逼迫患难， Sekalipun ada begitu banyak godaan, 但是这样的东西不能拦住够我们上帝的爱了。 tetapi hal-hal seperti ini tidak akan pernah merintangi kasih Allah kepada kita. 因为我们已经属于上帝的子民。 Karena kita ini adalah umat milik kepunyaan Allah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 这是不是恩典了？ bukankah ini adalah anugerah? 我想这个是在世界当中，这个是最大的恩典了。 Saya merasa bahwasanya di dalam dunia ini adalah anugerah yang paling hebat. 无论什么样的东西不能比一比有这样的恩典了。 Dan kita tahu bahwasanya benda apapun tidak dapat dibandingkan dengan hal ini. 这是从上帝而来的特殊的恩典。 Ini merupakan anugerah khusus yang datangnya dari Tuhan. 我们一起看一下彼得前书第2章第8节。 Kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 彼得第2章当中说， Di dalam pasal yang kedua Petrus katakan, 耶稣是活石。 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah batu penjuru. 但是今天的第8节当中怎么说呢？ Tetapi di dalam ayat 8 ini dikatakan, 绊脚石头，还有跌倒的石头。 dikatakan di sini yaitu mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 我们来说，耶稣是活石， Nah, bagi kita Yesus itu adalah batu yang hidup. 但是不相信耶稣基督的人来说，耶稣是什么样的石头呢？ Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus itu adalah batu yang apa? 对他们来说，耶稣是绊脚的石头。 Nah, bagi mereka Yesus itu adalah suatu batu sandungan. 完全不一样的。 Nah, ini sungguh berbeda. 我们相信耶稣， Kita percaya kepada Tuhan Yesus, 所以耶稣可以成为我们的避难所的磐石。 sehingga Tuhan Yesus itu juga bisa menjadi batu perlindungan kita. 但是不敬畏上帝的人来说， Tetapi bagi orang yang tidak takut kepada Tuhan, 耶稣是绊脚石头了。 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah batu sandungan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 对于我们来说，耶稣是什么样的石头呢？ nah bagi kita Yesus itu adalah batu yang seperti apa? 我们一起来看一下彼得前书第2章第4节。 Kita bersama melihat ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 耶稣来到世界的时候， Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, 很多人要杀了耶稣基督。 ada begitu banyak orang yang mau membunuh Tuhan Yesus. 为什么要杀了耶稣呢？ Mengapa mau membunuh Yesus? 因为对他们来说，耶稣是绊脚石头 Karena 啊， bagi mereka Tuhan Yesus adalah batu sandungan. 他们扔掉了活石的耶稣基督了。 Mereka telah membuang Yesus yang kita sebut sebagai batu yang hidup. 所以对他们来说，耶稣是什么样的石头呢？ Oleh karena itu bagi mereka Yesus itu adalah batu yang seperti apa? 不是活石了，
mereka tidak menganggap sebagai batu yang hidup, 就是已经死的石头了。 tetapi yaitu mereka anggap sebagai batu yang telah mati. 因为他们从来没看见过上帝的力量， Karena mereka belum pernah melihat akan kuasa Allah. 因为他们不知道耶稣是上帝的恩典。 Karena mereka tidak tahu bahwasanya Yesus itu adalah anugerah Allah. 现在对于我们来说，耶稣是什么样的石头 Nah, 啊？ saat ini Yesus itu adalah batu yang seperti apa untuk kita? 别忘记， Jangan lupa, 我们是属于上帝的子民。 kita ini adalah umat kepunyaan Allah. 透过什么？ Melalui apa? 透过活死耶稣基督，我们可以作为属于上帝的子民。 Yaitu melalui Yesus yang adalah batu yang hidup, maka kita menjadi umat kepunyaan Allah. 我们一起来看一下彼得前书第2章第6节。 Kita bersama melihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 阿门。 Amin. 若我们相信耶稣基督， Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, 我们不可受到羞愧了。 maka kita tidak akan dipermalukan. 耶稣一定帮助我们， Tentu Tuhan Yesus akan menolong kita, 他是活石。 karena Dia adalah batu yang hidup. 彼得为什么这样说呢？ Mengapa Petrus mengatakan seperti ini? 我们继续来看一下彼得前书第2章第5节。 Kita terus melihat di ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 在这里比较重要的一句话是什么呢？ Nah, di sini ada satu istilah yang penting, gitu apa? 你们来到主面前，也就像活石。 Dikatakan di sini adalah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. 耶稣是活石。 Yesus adalah batu hidup. 如果我们相信耶稣基督的话， Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, 我们也像活石一样。 maka kita juga sama seperti batu yang hidup. 彼得写了彼得前书， Petrus menuliskan surat Petrus ini. 这彼得的这个新的名字谁起名给他呢？ Nah, Petrus, nama yang baru ini siapa yang memberikannya kepada dia? 他的本来的名字是西门， Nama sebenarnya, awalnya dia bernama Simon. 他见面耶稣之后，耶稣给他新的名字了， Dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus memberikan dia satu nama yang baru, 那就是彼得。 yaitu Petrus. 意思是什么意思啊？ Nah, artinya apa? 就是磐石了。 Petrus artinya batu. 因着相信耶稣， Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, 这西门可以变成到彼得。 maka Simon berubah menjadi Petrus. 我们本来是罪人， Sebenarnya kita ini adalah manusia berdosa, 但是我们相信耶稣， tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. 罪人可以变成到义人。 Maka manusia berdosa telah berubah menjadi manusia yang 这 dibenarkan. 不是我们的力量， Ini bukanlah karena usaha kemampuan kita, 因为活石的耶稣基督进入到我们里面。 tetapi adalah karena Yesus yang adalah batu yang hidup itu telah masuk ke dalam diri kita. 这就是我们。 Dan inilah kita. 若我们这样的话， Dan jikalau kita seperti ini, 第5节怎么说呢？ apa yang dikatakan di ayat ke-5? 被建造成为灵宫， Dikatakan di sini dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 我们也可以成为圣殿了。 Maka kita bisa menjadi bait kudus. 怎么可能啊？ Nah, bagaimana mungkin? 我们透过耶稣基督的宝血与耶稣联合起来了。 Yaitu melalui darah Kristus yang mahal, yang berharga, maka kita telah disatukan. 所以从那时候开始， Sehingga mulai daripada saat itu, 我们也可以被建造上帝的圣殿了。 maka kita juga telah menjadi bait kudusnya Tuhan. 从那时候开始， Dan dimulai daripada saat itu, 我们做圣洁的祭司， maka kita juga telah menjadi satu imamat yang kudus. 我们来到上帝面前做圣洁的崇拜。 Sehingga kita bisa datang di hadirat Tuhan dengan ibadah yang kudus. 这个是谁呢？ Nah, ini siapa? 这就是我们。 Nah, ini adalah kita. 我们是属于上帝的子民的。 Kita ini adalah umat Allah yang kudus. 所以现在彼得
提到我们的时候，他常常跟耶稣基督连起来，提到了我们。 Oleh karena itu ketika Petrus dia menjelaskan keadaan kita, maka dia selalu menghubungkannya dengan sikap daripada Kristus sendiri. 因为什么呀？ Karena apa? 若不在耶稣基督的恩典的话， Karena jikalau tanpa ada anugerah daripada Yesus Kristus, 我们什么都没有了。 maka kita ini tidak ada apa-apanya. 但是我们已经跟耶稣基督联合起来了。 Tetapi kita sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. 耶稣是君王， Yesus adalah Raja. 我们进入到耶稣基督里面， Kita telah masuk di dalam Yesus. 我们也可以享受了君王的恩典了。 Maka kita juga menikmati anugerah sebagai Raja. 耶稣是圣洁的大祭司， Yesus adalah Imam Allah yang 我 kudus. 们进入到耶稣基督里面， Kita masuk di dalam Yesus, 我们也可以做祭司。 maka kita juga bisa menjadi imam. 耶稣是圣洁了， Yesus adalah kudus. 我们进入到耶稣基督里面， Kita masuk di dalam Kristus, 我们也可以做圣洁。 maka kita juga bisa hidup kudus. 为什么？ Mengapa? 因为我们呢常常跟耶稣基督联合， Karena kita selalu bersatu dengan Yesus. 这关系断的话， Nah, jikalau hubungan ini putus, 我们什么都没有了。 maka kita sungguh tidak ada apa-apanya. 但是别担心， Tapi jangan khawatir, 我们是约的上帝的百姓， kita ini adalah umat perjanjian Allah. 上帝已经所立的约， Tuhan Allah telah berjanji kepada kita 我们是属于上帝的子民， bahwasanya kita ini adalah umat kepunyaan Allah. 所以我们继续带着有这样的身份的恩典，我们一直往前走。 Oleh karena itu, marilah kita menggunakan status yang sungguh diberikan oleh karena anugerah Tuhan ini dan kita terus melangkah ke depan. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan.
我要歌颂耶和华，我要歌颂耶和华，做因你的慈爱，因你慈爱永远长存。我死心在困苦患难中，你应许必将我救我。我要歌颂，我要歌颂耶和华，做因你的名大有荣耀，你名大有荣耀。阿门。就是你必应我，鼓励我，使我心里有能力。阿爸天父，感谢你， Ya Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 让我们成为你的百姓。 Sehingga kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. 主啊，我们不可忘记这个恩典。 Sungguh Tuhan, kami tidak akan pernah melupakan anugerah ini. 虽然在世界当中有苦难， Sekalipun di dunia ini ada begitu banyak penderitaan, 但是你的约呢永不改变。 tetapi perjanjian Allah itu tidak akan pernah berubah. 虽然有时候我们高兴， Sekalipun kadang kala kami bahagia, 但是我们不能做骄傲， tetapi kami tidak boleh sombong. 因为这样的喜乐的恩典是从你而来的。 Karena bahagia ini pun adalah anugerah Tuhan. 求主你看顾保护我们以琳堂 Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga jemaat Elim. 所有的家属人已经完全交托给上帝。 Kami menyerahkan seluruh keluarga jemaat Elim hanya ke dalam tangan Tuhan. 求主你看顾保护我们的印度尼西亚。 Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga memelihara negara kami Indonesia. 主啊，我们愿意赶快过去到有这样的病毒的时代。 Tuhan, kami sungguh mau segera melewati akan pandemi ini. 但是虽然有苦难， Sekalipun saat ini kami sungguh bersusah hati, 但是在苦难当中，我们能找到了上帝的奇妙的恩典。 tetapi di dalam kesusahan saat ini pun kami bisa melihat akan anugerah Tuhan yang ajaib. 阿爸天父，真感谢你，我们为了你的国度荣耀而奉献。 Tuhan, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena kami bisa memberikan persembahan untuk kerajaan Allah. 这样的奉献的恩典是也从你而来的。 Persembahan ini pun adalah anugerah Tuhan buat kami. 求主为了你的国度荣耀而使用。 Kiranya boleh dipakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 求主你看顾保护我们的身体健康， Tuhan yang jaga pelihara setiap kesehatan kami. 所有的荣耀都归给你。 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 以上的祷告奉靠耶稣基督的 Di 求， dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。